ke hasil daripada ayat sebelum ni, di antaranya orang-orang kafir dan orang-orang munafik tu tak nak ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tak nak ikut perang. Dengan berbagai alasan lah. Di antaranya lagi mereka memutuskan silaturahim, membuat kerosakan di muka bumi ini. Maka jadi maka tu di depan. Cuma uslub bahasa Arab, gaya bahasa Arab ni, dia tak nak macam tu. Maka di huruf pertanyaan tu di depan. Jadi susunan dia menjadi A di depan, Fa tu di belakang. Sepatutnya Fa'ala. Jadi maka ala. Ala ni adakah tidak? A tu adakah, La tu tidak. Jadi makna ala tu adakah tidak tu adalah al-haddu, menggesa, merangsang, memerintahkan. Jadi dikatakan perintah merenungkan Al-Quran. Betul lah tu. Sebab ala tadi tu, walaupun dia bentuk pertanyaan, tapi dia maksud dia tu menggesa kita supaya tadabbur Al-Quran. Jadi dia kata Allah berfirman seraya memerintahkan untuk merenung Al-Quran dan memahaminya serta melarang untuk berpaling daripada Al-Quran. Bagaimana firmannya? Afala yatadabbarun Al-Quran. Adakah tidak? Situ dia kata, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Jadi hasil perbuatan mereka yang tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu sebab mereka tak baca Al-Quran, tak nak mengapakan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran. Cuma tuan-tuan perlu kita tarik perhatian kita. Tadabbur ni kita baca Quran ni, baca Quran macam tu kan. Kita tak tahu maknanya, lagi-lah jauh. Jadi kalau kita baca Quran, kita faham maknanya, itu baru faham. Yang tadabbur ni atas tu. Yang tadabbur ni, bila kita baca, kita faham maknanya, lepas tu kita tanya diri kita. Seperti firman Allah Ta'ala kata, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, pada surah Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghapuskan riba. Lepas tu kita tanya diri kita, aku ni menghapuskan riba ke masih makan riba? Macam tu. Sebab apa? Sebab orang yang berakal, bila dah tahu suatu perniagaan tu akan punah, dia akan jauh. Maka dia menghalang dirinya daripada bermuamalah, berinteraksi dengan riba. Tanyalah diri kita, kita ni dah menghapuskan riba, menghindarkan atau menjauhkan diri dari riba ke belum? Jadi di mana kita ni? Kenapa kita tak boleh hapuskan riba? Kenapa kita tak boleh jauh daripada riba? Sebab itulah makna tadabbur. Kita tanya diri kita, tanya itu tanya betul-betul lah, jangan tanya main-main, tanya betul-betul. Hingga nanti baru terasa alangkah bodohnya aku. Alangkah Imam Ghazali ada dikata, dia ditanya, diriwayatkanlah daripada Imam Ghazali bahawa dia bertanya kepada diri dia, ya nafsu, wahai diri, apabila seorang tabib melarang kamu daripada sesuatu makanan yang kau suka dan dijanjikan dengan penyakit-penyakit yang akan timbul disebabkan makanan ini, apakah engkau akan menjauhkannya? Atau jannibiha, apakah wahai hati, apakah engkau menjauhkannya, berpantang untuknya? Jawab hati tentu iya kan. Kita sendiri pun kalau kata tak boleh makan gula, nanti naik gula ni kencing manis, diabetes, boleh
mendekkan kaki kan. Boleh mengkulungkan jari-jari. Apa lagi? Kolesterol, boleh jantung, macam-macam. Kita berhentilah. Itu ancaman doktor. Tapi kenapa bila Allah beri ancaman, kenapa engkau tak berhenti? Apakah ancaman Allah itu, apakah ancaman doktor itu lebih dahsyat daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala? Ma ajahalak. Itu riwayat kita, ma akfar. Alangkah jahilnya engkau, alangkah kafirnya engkau. Jika ancaman daripada seorang doktor lebih hebat tersangkut di hati engkau, lalu engkau amalkan daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala yang kau tak jauhi. Sakitkan hati. Jadi tanya hati itu dengan serius. Ya, kata Imam Ghazali tadi, dicaci diri dia. Barulah itu namanya tadabbur. Ya, seperti ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apabila sesiapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia akan sungguh dia akan faza, berjaya, fawzan 'azima, kejayaan yang besar. Apakah kita dah tanya kita ni berjaya ke tidak? Mengapa kita tak berjaya? Sebab kita tak taat pada Allah dan Rasul. Berjaya itu bukan dengan memiliki itu, memiliki ini. Bukan. Berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa ketenangan, kebahagiaan. Tanya diri, bila baca ayat itu kita tadabbur. Arti tadabbur itu tanya ayat. Ya. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala? Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sabar. Bila kau ada masalah-masalah, minta tolonglah dengan sabar, buat sabar dan sembahyang. Innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Sembahyang ni sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dia ringan sembahyang. Kita ni ringan tak sembahyang sama kita. Kita tanya. Itu tindak balas daripada tadabbur. Apa makna ayat tu? Ayat tu macam ni makna itu, faham makna ayat. Tadabbur lebih daripada tu. Aku ni sembahyang berat ke ringan sembahyang? Kalau berat maknanya belum khusyuk lah lagi. Sebab orang yang khusyuk tu tak akan merasa beratnya sembahyang. Ada orang haji, rumah haji lah ni, ada orang niaga bayang atas kursi, duduk atas kursi sembahyang. Lepas sembahyang, orang yang haji ni tanya apa nak beli ceret. Ceret tu berapa satu? Kita tengok dulu. Togak dia ambil tangga dan manjat. Tadi sembahyang duduk, bila berniaga nak untung, dia panjat. Yang pembeli pula cerewet pula sikit. Bukan yang ini, yang satu lagi. Tengok dia kan panjat lagi 2 kali lah. Tengok yang dah tinggi tu panjat kan. Untung punya pasal boleh dia manjat. Tapi kalau sembahyang bengkok kaki. Macam mana macam. Ada lagi di Makkah kan, jemaah kita pun termasuk ya. Sembahyang masjid aja pakai kursi, sembahyang aja pakai kursi. Tapi time shopping bin Daud, kalah tawaf dalam dengan tawaf luar. Jadi maknanya sembahyang berhadapan dengan Allah kita lemah. Dan satu perkara yang perlu kita perhatikan, bila sembahyang duduk ni, kalau tak boleh berdiri. Tapi kalau elok naik motor, berjalan elok, sembahyang duduk, mana boleh.
Lutut bongkak lah. Masa lutut tu tak boleh lah, berdiri tak boleh. Berdiri lah dulu. Dah nak rukuk, nak sujud tu barulah tak boleh lah. Barulah dia buat apa yang patut. Tapi kalau selagi elok jalan shopping lancar, jika sembahyang pula duduk macam tadi lah, macam peniaga Arab tadi, manjat 3 kali boleh, sembahyang duduk. Jadi kita macam mana? Sembahyang ni berat ke tidak? Ringan sembahyang, seronoknya. Takkan dapat kita tu illa alal khashiin, kecuali sembahyang kita jadi ringan, tidak berat, kecuali kita khusyuk. Nak dapatkan khusyuk dalam memang payah. Kemanisan sembahyang tu khusyuk betul lah. Susah lah memang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kemanisan sembahyang tu tak dapat. Sebab sebelum sembahyang tu kita berdosa, kita bersalah, kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kita perhatikan juga. Ini bukan boleh kita sembahyang tu khusyuk ingat Tuhan, yang sebelum tadi tak ingat Tuhan, memang tak boleh. Memang tak boleh. Itu yang dihalang oleh Allah Taala, dan itulah sebagai azab daripada dosa-dosa yang kita buat. Na'udzubillah. Maknanya kita bila bermunajat kepada Allah Ta'ala, termasuklah dalam sembahyang, berdoa, munajat kita kepada Tuhan, tak terasa seronok maknanya dosa kita, maksiat kita. Salah satu azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala cabut rasa seronok, rasa sedap, rasa tagih nak sembahyang. Jadi kalau itu tak dapat, apalagi sembahyang fardu, memang fardu, tak salah sunat-sunat. Sembahyang fardu sendiri pun kadang-kadang kita tak dapat manisnya sembahyang tu. Ada kan? Beratlah sembahyang tu kerana kita tak dapat kekhusyukan, keindahan, kemanisan, keseronokan dalam solat. Jadi tak jadi dia. Belajar solat terus belajar. Belajarlah ke langit ke-7. Ada orang belajar sampai ke Bandung sana. Buat apa Bandung seminggu? Belajar solat khusyuk, Ustaz. Dah khusyuk sembahyang. Tak dapat dah dia kata. Sebab bukan belajar tu sebenarnya. Hubungan kita kepada Allah di luar sembahyang. Itu juga bila kita tadabbur Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tanyalah diri itu, aku ni dah lurus ke belum? Jadi bila kita tanya macam itu maknanya tadabbur. Jadi tuan-tuan nak cuba memahami Al-Quran ni dengan cara macam tu lah. Mula-mula kita baca, kadang baca pun tidak, ni masalah. Nak tadabbur macam mana, membaca pun tidak. Padahal ayat Quran tu, satu Quran tu 10 balasan. Bayangkanlah tu. Kalau dalam apa tu, berapa banyak tu, berapa baris tu, 15 baris kalau tak salah setiap Al-Quran. Cuba perhatikan. Kemudian satu baris tu, huruf dia tu lebih kurang 30. Quran biasa lah, Quran normal. Bayangkanlah tu, 30 kali 15, tak sampai seminit habis satu muka surat. Berapa kebajikan yang kita 30 kali 15, berapa tu? Kali 10 kebaikan. Berapa ribu lah kan. Tapi kita tak baca. Kadang-kadang baca Quran seminit dah morning kalau dah ngantuk. Bila buka WhatsApp 2 jam tak apa. Berdiri sembahyang terasa terketa-keta, malasnya sembahyang lama bona kan. Tapi kalau kita jumpa kawan tu, tangga masjid tu, tengah jam juga habis. Tapi bila sembahyang, inna ataina matul Allah kan. Jadi kita tanyalah diri kita semualah Ada lagi satu ayat macam ni juga. Afala yatadabbaruna al-Quran. Dia kata lagi, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Kalaulah Al-Quran tu
bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan didapati di dalamnya banyak kesilapan. Tapi bila dicari Al-Quran dari dulu sampai sekarang, tak ada orang menemukan. Ya, musuh-musuh Islam memang semangat nak cari salah Quran tu supaya ditunjukkan kepada orang-orang yang Islam ni kelemahan Al-Quran tu, tapi tak jumpa. Jadi tuan-tuan, ayat di sana, mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Kerana mereka menyangka ayat-ayat itu buatan manusia, buatan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Kalaulah itu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kesilapan. Cubalah kita fikir, ada ke kitab, ada ke buku yang orang ramai menghafal? Seorang pun tak ada pun. Ini Al-Quran ramai dihafal orang. Budak-budak kecil menghafal Al-Quran 30 juzuk. Ya? Mana ada kitab lain? Kalaulah kitab manusia, tak akan buat macam, dan akan terdapat kesilapan-kesilapan. Ada, kita jumpa buku yang dikarang oleh sepulan, nama orang, dia mengarang. Adakah tertulis di dalam tu nama dia sekian banyak? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala punya kitab, yang kitab tu paling banyak ayat yang berulang adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. 2699 lafaz Allah diulang dalam Al-Quran. Nama pengarang 2700 kurang 1. Mana ada kitab lain cerita macam tu? Itu hebatnya Al-Quran. Jadi di sana terhalang orang nak mentadabbur Al-Quran sebab menyangka ayatnya tak betul. Yang di sini, afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka tak baca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau di dalam hati mereka tu ada akfal, kuflun, kunci, mangga, bukan buah mangga, mangga kunci tu. Atau adakah, atau setengah ulama mentafsirkan am tu atau, setengah ulama kata bahkan, atau di dalam di atas hati mereka ala, penguasaan ala ni bila disebut dengan ala, penguasaan hati itu terkunci. Mereka dah dikuasai oleh kunci itu hati. Maknanya apa? Maknanya hati itu tak nak mentadabbur Al-Quran ni, penghalang dia adalah kita sendiri lah. Kunci itu kita sendiri. Apa dia? Ahli tafsir kata kunci itu adalah hubbud dunia, banyak cinta sama dunia, sehingga kita tak terbuka kita nak mentadabbur Al-Quran. Ya, dunia tu kita lebih apa? Macam tadi lah, ya, kita lebih cinta dengan dunia, lebih percaya dengan, macam tadi doktor kata tak boleh, kita pun tak boleh. Tapi bila Quran kata tak boleh, hati kita menentang sebab kita lebih percaya dunia. Macam mana tak boleh? Riba kata membinasakan, yamhaqullahu riba, Allah membinasakan, menghapuskan riba, sedangkan dia bawa keuntungan. Mana mungkin kita bagi pinjam sama orang 1,000, nak balik 1,000, apa guna duit? Dia nak dunia tu kan, dunia 1,000 nak 1,500, 1,100 lah paling kurang. Itu dunia. Pada Allah Ta'ala tak boleh. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan tumbuh baikkan, tumbuh diberkati sedekah. Kita pula bila sedekah, sedekah habis duit kita. Padahal kita dah cerita gitu kan, padahal yang kita sedekahkan telah milik kita, itulah yang tinggal untuk kita. Sebab perhitungan dunia tadi lebih kuat di dalam hati kita, maka kita kurang tadabbur pada Al-Quran, kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Itu punca dia. Jadi kunci dia, tertutup dia tu, yang mengunci hati kita tadi tu adalah hubul dunia. Jadi dia kata, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tak nak
orang-orang yang berpaling daripada ajaran Allah Ta'ala ni, hukum hakam Allah Ta'ala ni tak nak buat, mereka tak baca Al-Quran, atau dalam hati mereka tu memang dah terkunci. Hati ni bila terkunci, dia umpamakan macam pintu. Rumah tu kalau dah terkunci, yang dari luar tak boleh masuk, yang dari dalam pun tak boleh nak keluar. Na'udzubillah. Hati tu pun macam tu. Bila hati tu dah kena kunci, maka yang dalam kesesatan tu, dari dalam sana dah sesat, dah tak nak dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh nak keluar. Yang dari luar ni, hidayah ke Al-Quran, ke agama, ke hadis, ke, dia tak boleh masuk. Maknanya hati kita tu jangan sampai terkunci ya. Jadi hati kita tu kalau boleh, bila kita nak kepada Allah Ta'ala, yang bukan Allah Ta'ala tu keluarkan. Di antaranya kubur dunia tadi kan, keluarkan tu baru boleh masuk cinta Allah, sayang pada Allah, takut pada Allah, tadabbur Al-Quran. Sebab hati ini dia tak akan berkumpul dua. Kesesatan dan kebenaran tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin. Jadi sama-samalah kita berusaha supaya kita boleh tadabbur Al-Quran, supaya hati kita tidak terkunci mati. Cuma setengah ahli tafsir mengatakan di sini ni, kalau kunci ni sebenarnya masih ada kuncinya, masih boleh diharap lagi. Jadi kita boleh berusaha buka kunci, sebab kunci itu mungkin masih ada. Tapi kalau yang macam surah Al-Baqarah tu, khatamallahu ala qulubihim, sama ada mereka dikasih peringatan kau, tak dikasih peringatan kau wahai Muhammad, sama ada kau kasih peringatan kepada mereka atau tidak, la yu'minun, mereka memang tak nak beriman. Bila-bila masa pun tak beriman, la yu'minun ya, dengan fi'il mudhari', apa namanya, kata kerja present tense. Jadi la yu'minun, sepanjang itulah mereka tak beriman. So apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah dah khatam, Allah dah cop mati di atas hati mereka. Jadi yang ini pula setengah ulama kata am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka tu ada kunci, ada mangga. Jadi masih mangga lagi, carilah kuncinya, cari anak kunci itu buka. Jadi kita ni harap-haraplah supaya kita boleh berubah lagi. Kita berubah, kita menjalani hidayah, kita melangkah kepada yang benar, kita tinggalkan apa-apa yang salah. Jadi kita berusaha. Tak peduli lah kita melangkah itu baru bermula hari ini ke, semalam ke, besok ke, yang penting kita jalan dulu. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa sehingga kita tak terbuat nak berjalan. Sebab memandangkan jalan ni dah jauh kita tinggalkan. Tak boleh. Allah kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar. Katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah terlajak, telah melampau. Tuan-tuan, ayat tu, ya ibadi, wahai hambaku. Allah masih akui kita sebagai hambanya walaupun kita dah terlajak jauh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus harap daripada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. Penting kita tinggalkan yang lama tu, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tak sampai ke, tapi kita berusaha jalan. Sampai itu bukan urusan kita. Selalu saya sebut, jom kita mulai jalan kepada Allah Subhanahu. Kita berdamai kepada Allah Subhanahu. Tinggalkanlah apa yang tak elok. Istighfar kita banyak.
Kita dah bincang bab istighfar juga. Ibnu Katsir kata, yakni bahkan, itu am dari am itu boleh diartikan atau bahkan hati mereka dah terkunci. Mana bahkan itu tambah lagi. Mereka tak tadabbur Al-Quran, tambah lagi hati mereka memanglah terkunci. Yakni bahkan hati mereka terkunci, hati mereka tertutup sehingga tidak ada suatu makna Al-Quran pun yang boleh masuk ke relung hati mereka. Relung ni ke celah-celah hati mereka. Itu dalam